Kanak-kanak 4 tahun maut terjatuh dari tingkat 16 kuartus Hospital Sungai Buloh. Tentera Israel mengepung 2 lagi hospital di Gaza. Assalamualaikum dan selamat pagi. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun maut selepas dipercayai terjatuh dari tingkat 16 bangunan Blok B Kuartus Integrasi Hospital Sungai Buloh, Selangor semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Muhammad Hafiz Muhammad Noor, kejadian dilaporkan kepada pihak polis pada jam 4.28 petang. Mangsanya juga anak bongsu daripada 4 beradik itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Hasil soal siasat awal ke atas ibu bapa mangsa yang berusia 30-an mendapati mereka sekeluarga sedang tidur dan dipercayai tidak menyedari mangsa memanjat tingkap yang terletak di ruang tamu. Ibu mangsa yang bangun dari tidur mendapati anaknya sudah berada di bahagian luar tepi tingkap ruang tamu yang terbuka dan tidak sempat mendapatkan anaknya sebelum kanak-kanak itu terjatuh. Setakat ini, kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut dan siasatan lanjut sedang dijalankan termasuk merekod keterangan ibu bapa mangsa. Polis meminta syarikat yang mendakwa pemilik bagasi berisi wang tunai lebih RM500,000 yang ditemukan di tempat letak kenderaan di sebuah pusat beli belah di Damansara Petaling Jaya agar segera tampil bagi membantu siasatan. Ketua Polis Selangor, Dato' Husin Omar Khan berkata, pemilik atau kekitangan syarikat itu masih gagal hadir untuk memberi keterangan setelah membuat laporan. Dato' Husin dalam satu kenyataan berkata, pihaknya meminta pihak syarikat berkenaan tampil segera bagi membantu siasatan. Terdahulu, Ketua Balai Polis Damansara dilaporkan telah memanggil pengarah syarikat berusia 40-an itu, namun individu terbabit memberi pelbagai alasan seperti menghadiri mesyuarat serta sakit. Media sebelum ini melaporkan pengawal keselamatan sebuah pusat beli belah menemui bagasi berisi wang tunai not RM50 dan RM100 di tempat letak kenderaan. Sebuah syarikat kemudian tampil membuat laporan polis pada Khamis lalu dan mendakwa wang itu milik mereka. Polis Kelantan memperketatkan kawalan sempadan Malaysia-Thailand negeri itu dalam usaha membanteras aktiviti penyeludupan susulan air Sungai Golok yang mulai kering sejak beberapa hari lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, kawalan keselamatan menerusi rondaan akan terus dipergiatkan pasukan gerakan AM PGA. Selain tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana individu yang cuba menyeberang sempadan secara haram. Jelasnya, dalam apa jua situasi sekalipun, penduduk khususnya mereka yang tinggal di sepanjang sungai berkenaan tetap perlu menggunakan laluan yang sah untuk masuk ke negara jiran. So, tak kira lah dia kering ke, kalau ada benda lain meluncur ke, cross border secara haram, salah. Jadi, pada saya dalam keadaan situasi apa pun, cross border itu salah. Jadi, tindakan pihak polis, saya percaya di sempadan ini, PGA akan terus memantau, memperketatkan supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Itu namanya penduduk panah. Beliau bagaimanapun memberi jaminan tahap kawalan keselamatan di sempadan negara berada di tahap terbaik dan akan dikawal ketat seperti biasa tanpa mengira waktu. Media sebelum ini melaporkan pada Sungai Golok yang menyusut akibat cuaca panas dan kemarau di negeri itu ketika ini. Situasi itu menyebabkan sekurang-kurangnya 3 lokasi di sungai tersebut cetek sehingga didakwa boleh dilalui dengan berjalan kaki. Dalam perkembangan berasingan, Datuk Muhammad Zaki berkata, pihaknya menerima 267 permohonan untuk mendapatkan permit menjual bunga api dan mercun sempena Aidilfitri tahun ini. Daripada jumlah itu, 159 permohonan diluluskan setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kita bagi ruang, siapa nak menjual. Kita ada ejen yang sah yang diluluskan, okey. Tapi yang dibenarkan mengikut undang-undang ni kita lah. Saya dah cakap pada awal dulu, walaupun jumlah tu kecil, jangan bagi alasan untuk saya main sendiri, kampung ke. Kita bukan soal berniaga. Soalnya, membawa masuk itu tak betul lah pasal kita dah keluarkan
permit untuk membeli secara sah. (25 Mac menjadi tarikh keramat bagi warga polis Diraja Malaysia PDRM berikutan pada tanggal ini Hari Polis disambut. Biarpun berlangsung dalam bulan Ramadan, sambutannya tidak kurang meriah bagi menunjukkan penghargaan atas khidmat dan bakti yang telah diberikan dalam memikul amanah dan tanggungjawab yang besar untuk mempertahankan keselamatan negara. Bagi perkembangan lanjut, kita terus bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin yang turut menyertai sambutan Hari Polis ke-217 di Pusat Latihan Polis Pulau Pol, Jalan Semarak, Ibu Negara. Baiklah, silakan Amy. Ya, Sabri, keselamatan dan keamanan yang kita kecapi hari ini adalah mustahil tanpa khidmat dan bakti daripada warga PDRM. Bayangkan sewaktu kita lena di ulit mimpi, mereka lah yang mengerah keringat untuk mengejar penjenayah-penjenayah yang mungkin menjadi ancaman kepada nyawa dan juga harta kita. Jadi kejayaan-kejayaan PDRM dalam menyelesaikan pelbagai kes termasuk kes-kes pembunuhan, rogol, penculikan, penipuan, dadah, penyeludupan dan dalam waktu yang singkat menunjukkan kecekapan PDRM dalam melaksanakan tugas mereka dan tidak hairan jika PDRM tersenarai antara pasukan polis terbaik di dunia. Jadi walaupun sambutan pada hari ini jatuh pada bulan Ramadan, namun ia tidak sedikit pun melunturkan semangat 137,574 warga PDRM di seluruh negara bagi meraihkan hari yang bersejarah ini. Jadi kalau dapat saya kongsikan dari segi atur caranya, mungkin tidak banyak melibatkan aktiviti fizikal seperti tahun-tahun lalu, namun semangat keberadaan lebih kurang 3,000 warga PDRM yang berada di Dewan Tan Sri Abdul Rahman Hashim dan juga di luar Dewan ini nampaknya dapat saya rasakan dan mereka berada di perkarangan ini sejak jam 7 pagi tadi lagi. Kalau dapat saya kongsikan juga bersama penonton, sambutan hari ini dimeriahkan dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan tentunya orang nombor 1 dalam PDRM Tan Sri Razaruddin Husin. Dan sebentar saja tadi Perdana Menteri telah pun tiba dan untuk menyempurnakan acara pada pagi ini. Dan saya rasa itu saja dapat saya kongsikan kerana saya perlu mengikuti majlis ini. Sebentar saja lagi akan dinyanyikan lagu kebangsaan, lagu negaraku dan juga lagu keramat nombor 1 Sang Saka Biru. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan bersama penonton. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih Amalina, laporan langsung dari Pulau Pol, Jalan Semarak. Kita terus ke berita ini. Agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW disaran untuk menumpukan isu keberhasilan berbanding jumlah projek yang dijalankan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menjelaskan keberkesanan kos turut perlu menjadi agenda utama dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu projek. Bukan hanya sekadar berapa projek yang telah dijalankan, tetapi keberkesanan sesuatu projek itu dan jumlah orang yang dapat dikeluarkan daripada kategori di bawah garis kemiskinan, terutamanya yang berada di bawah garis kemiskinan tegak. Dan kita mahu mewujudkan lebih ramai usahawan dan kita mahu lihat keberhasilan berapa ramai usahawan yang berjaya. Tambahnya, fokus juga perlu tertumpu kepada pembangunan produk yang sumbernya diperoleh di Malaysia dan mendapat permintaan tinggi di luar negara. Ia selain pelaksanaan penyelarasan bagi memantau keberkesanan atau keberhasilan projek yang dilaksanakan oleh agensi dan kementerian lain. Mengulas mengenai program latihan teknikal dan pendidikan vocational TVET di bawah kelolaan KKDW, Datuk Seri Ahmad Zahid menyarankan ma'ahad tahfiz yang masih belum mendaftar untuk mendekati pihak kementerian bagi bimbingan pendaftaran. Ini berikutan manfaat baik yang telah diterima 250,000 pelajar di 1,199 ma'ahad tahfiz berdaftar di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menafikan wujudnya draft perjanjian berkaitan tuntutan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang dengan Kerajaan Madani. Beliau yang juga Ketua Whip Kerajaan Perpaduan berkata, pihaknya tidak menyerahkan sebarang draft dokumen seperti didakwa pemimpin Perikatan Nasional PN. Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Fadilah menegaskan
Tiada sebarang draft dokumen diserah atau diterima dalam pertemuan beliau dengan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin 19 Mac lalu. Jelasnya pertemuan itu hanya sekadar sesi mendengar permintaan dan tawaran berhubung peruntukan pihak pembangkang. Justru beliau menggesa Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rosul Wahid dari Bersatu yang membangkitkan isu berkenaan agar meminta sendiri dokumen tersebut daripada Datuk Seri Hamzah. 22 Mac lalu, Datuk Seri Hamzah mendakwa pihaknya sudah menerima draft dokumen yang memperinci perkara berkaitan rundingan peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang. Kalau itu telah menjadi sesuatu dalam negara kita, saya inginkan supaya akta ini... Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fadilah memaklumkan Kerajaan Persekutuan menghormati keputusan Kerajaan Sarawak yang mahu menangguhkan pendaftaran sistem pangkalan data utama padu. Beliau bagaimanapun berkata Kerajaan Persekutuan mahu mendapatkan penjelasan mengapa keputusan itu dibuat menjelang tarikh akhir pendaftaran padu pada 31 Mac ini. Sebab kita baru dengarkan pengumuman sekular dikeluarkan, tapi sebab itu di peringkat Kementerian Ekonomi nanti akan mengadakan perbincangan dengan Kerajaan Negeri untuk mendapat maklumat lebih lanjutlah apa punca mereka. Tambahnya, beliau difahamkan Kerajaan Sarawak juga bersetuju untuk berbincang dengan pihak padu untuk mendapatkan penjelasan lanjut berhubung isu itu sebelum kata putus mengenainya dimuktamadkan. Sabtu lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli diminta memberi penjelasan kepada jemaah menteri berhubung isu pendaftaran padu minggu depan. Ia susulan kebimbangan dibangkitkan Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai sistem itu. Setakat semalam, lebih 7.36 juta rakyat Malaysia membabitkan 35% penduduk negara ini sudah mengemaskini maklumat dalam sistem padu sejak ia dilancarkan 2 Januari lalu. Keputusan sama ada Barisan Nasional BN bertanding secara sendirian atau bekerjasama dengan parti lain pada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 akan diputuskan di peringkat pusat. Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, setakat ini tiada sebarang keputusan mengenai perkara itu dibuat. Jelasnya BN Sabah perlu mengemukakan cadangan kepada kepimpinan pusat terlebih dahulu sekiranya mahu bekerjasama dengan mana-mana parti politik. Dan sama ada Barisan Nasional Sabah nak berdiri sendiri ataupun nak bekerjasama dengan mana-mana parti, kita menunggu cadangan daripada BN Sabah itu dulu sebelum dibuat keputusan di peringkat ibu pejabat. Walaupun UMNO Sabah ada otonomi mentadbir, tetapi dalam soal pilihan raya, dia perlu mendapat kelulusan daripada ibu pejabat. Beliau yang juga timbalan Presiden UMNO berkata, keutamaan BN dalam setiap pilihan raya pastinya adalah untuk memenangi kerusi yang ditandingi. Justru BN Sabah serta parti komponennya perlu bersepakat sebaik mungkin sebelum pimpinan tertinggi peringkat pusat membincangkan langkah selanjutnya. Sebelum ini, beliau melaporkan Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal berkata bahawa parti itu dan UMNO Sabah telah berbincang mengenai kemungkinan menjalinkan kerjasama bagi menghadapi PRN Sabah kelak. Undang-undang ini orang tua-tua kita. Kembali bersama Buletin Pagi. Seusai episod pandemik COVID-19, peningkatan kes penyakit tuberkulosis atau TB terus menjadi salah satu beban penyakit utama di negara ini. Ia dapat dilihat menerusi statistik yang menunjukkan peningkatan mendadak kepada 2,623 kematian akibat TB direkodkan tahun lalu, meningkat 51 kes berbanding 2022. Situasi itu disifatkan pakar kesihatan sebagai membimbangkan selain dikuatiri menjejaskan kualiti hidup rakyat. Peningkatan kes TB dilihat berlaku selepas sekatan yang dilaksanakan sepanjang pandemik COVID-19 ditarik balik. Ya, maksudnya daripada segi kita tak perlu pakai mask, orang dah tak cakna duduk dekat tempat yang sesak perawatan dan orang kata padat. Kita memang dah mula mengembara, ya, tak ada lagi travelling restriction, maka itu antara punca-punca utama kenapa tuberkulosis meningkat. Tambahnya, imuniti individu yang pernah mengidap COVID-19 turut didapati lemah dan tidak mampu melawan jangkitan TB. Justru itu, beliau menyarankan pesakit TB mematuhi jadual rawatan dan berbincang dengan penyelia rawatan jika menghadapi sebarang masalah atau kesan sampingan ubat. Beliau juga tidak menolak kemungkinan lambakan warga asing turut menjadi faktor penyumbang kepada peningkatan kes, memandangkan mereka tidak mendapatkan suntikan BCG di negara asal.
justru belum menyarankan kerajaan untuk bekerjasama dengan pihak majikan bagi melaksanakan ujian saringan selain mengadakan ruang isolasi bagi mereka yang mempunyai simptom TB. Adakah kita suka makan di kedai-kedai yang mana pelayan dia adalah warga asing? So itu pernah menjadi satu soalan yang perlu ditanya oleh doktor. Bermaksud ada dalam epidemiologi bahawa tempat-tempat yang mempunyai kepadatan warga asing yang tinggi adalah menjadi satu berisiko. Langkah meningkatkan kesedaran terhadap TB melalui semua platform turut perlu dipergiatkan agar masyarakat lebih cakna mengenai penyakit itu. Tanggungjawab dalam membantras pembakaran terbuka terutama pada musim kemarau yang melanda negara ketika ini tidak hanya dipikul anggota bomba dan penyelamat semata-mata. Sebaliknya, masyarakat setempat turut perlu cakna serta mengambil tanggungjawab bersama dalam mencegah kebakaran terbuka. Sebagai contoh, kemarau di Sabah yang berlarutan sejak awal Februari lalu merekodkan suhu melebihi 35 darjah Celsius selain menjejaskan bekalan air. Situasi itu turut menyebabkan kawasan hutan, belukar dan rumput serta lalang terbakar dengan api merebak dengan cepat. Setakat 14 Mac lalu, daerah Tuaran mencatatkan kes kebakaran terbuka tertinggi dengan 220 kes, diikuti antaranya Kota Belud, Kota Kinabalu, Penampang dan Kimanis. Justru kesedaran mengenai ancaman pembakaran terbuka kepada penduduk Sabah, khususnya yang tinggal berhampiran kawasan hutan dan hutan simpan, perlu ditingkatkan menerusi pelbagai aktiviti. Antaranya seperti yang dianjurkan Komuniti Rukun Tetangga Taman Teluk Villa di Putatan bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan pejabat daerah itu. Dalam menjayakan program ini, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Angkatan Pertahanan Awam APM daerah Penampang dan Putatan. Selain ceramah dan taklimat keselamatan, demonstrasi penggunaan alat pemadam api turut dianjurkan. Kesedaran ini ada amat penting dan kita juga ingin memupuk kesedaran ini kepada masyarakat khususnya di Putatan ini supaya kita punya masyarakat memahami ataupun mempunyai kesedaran ataupun inisiatif macam mana untuk bersiap siaga ataupun menghindari daripada terjadinya kebakaran. Jadi kami selaku penduduk mengucapkan terima kasihlah kepada agensi yang menganjurkan pada petang ini seperti kawasan Rukun Tetangga Taman Teluk Villa yang dapat memberikan satu kesedaranlah kepada masyarakat setempat supaya berhati-hati tentang bahayanya api ini sebab sekarang ini musim kemarau. Tidak hanya merapatkan ikatan silaturahim sesama masyarakat serta agensi keselamatan, inisiatif tersebut jelas dapat memberi ilmu serta pendedahan terhadap isu pembakaran terbuka serta keselamatan persekitaran. Tambahan lagi musim-musim panas ni, banyak berlaku kebakaran sana sini ya, dan tidak mustahil kalau kita lalai, kita cuai, mungkin berlaku juga akan kebakaran di sini. Maka itu program sebegini perlu kita adakan. Sentiasalah, orang kata jangan setahun sekali. Bagaimana untuk menangani kebakaran yang pada mulanya bermula di rumah kita, telah ditunjukkan secara detail tadi. Saya berharap program seumpama ini dapat diteruskan di mana-mana kawasan perumahan lah, kan? Melihat akan impak positif aktiviti berkenaan, penduduk terlibat mahu acara sedemikian diteruskan setiap tahun dengan pembabitan lebih banyak pihak berkepentingan. Berkonsepkan kongsi rezeki, sebuah badan bukan kerajaan NGO di Klang, Selangor menganjurkan program singgah sahur dan ziarah kasih bagi menyediakan juadah makanan kepada anggota keselamatan yang bertugas dan anak yatim. Inisiatif yang dianjurkan buat kali kedua itu bertujuan mengeratkan lagi kerjasama masyarakat bersama agensi kerajaan sekaligus melakukan amalan mulia di bulan Ramadan. Program menyediakan juadah sahur secara bergotong royong itu bermula jam 11.30 malam melibatkan penduduk kampung Idaman dan rukun tetangga kawasan perumahan Pandamaran Pelabuhan Klang. Lebih 30 sukarelawan terlibat dengan memasak juadah berupa nasi goreng, ayam goreng serta kuih muih. 250 pek makanan tersedia kemudiannya diagihkan ke rumah anak yatim selain anggota polis yang bertugas di sekitar daerah itu. Objektifnya adalah kami berkongsi rezeki untuk anak-anak yatim ini dan agensi yang lain. Jadi
Tujuannya adalah untuk mempereratkan lagi dan memperluaskan lagi kerjasama di antara NGO dan agensi-agensi yang lain. Mereka telah menonjolkan bawah sekali ahli keluarga mereka ataupun kumpulan mereka datang memberi sokongan kepada frontliner, memberikan sumbangan, dan ini adalah satu penanda yang baiklah, menunjukkan masyarakat ataupun tema kita iaitu masyarakat dan polis bisa diada. Justru aktiviti berkenaan diharap dapat dianjurkan lagi sepanjang Ramadan kali ini dan tahun seterusnya. Kelaporan luar negara. Tentera Israel mengepung 2 lagi hospital di Gaza yang menyaksikan pertempuran tercetus sehingga menyebabkan petugas perubatan terperangkap. Ia membabitkan Hospital Al-Amal dan Hospital Al-Nasir di selatan bandar Khan Yunis. Bulan Sabit Merah Palestin melaporkan seorang daripada kaki tangannya terbunuh ketika keadaan genting dengan serangan tembakan dan pengeboman. Pengganas Israel menutup Hospital Al-Amal dan melancarkan operasi meluas termasuk menggunakan jentolak dalam kawasan hospital berkenaan. Malah tentera Israel turut bertindak kejam melepaskan bom asap untuk menghalau keluar pesakit dan penduduk yang berlindung dalam hospital. Israel seringkali menuduh hospital di Gaza menjadi kubu pejuang Hamas untuk pangkalan serta tempat penyimpanan senjata. Tuduhan itu bagaimanapun dinafikan Hamas dan petugas perubatan. Terus saja ke laporan sukan. Bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat Sheven Lai muncul sebagai wakil pertama Malaysia yang menjuarai kategori itu di terbuka Switzerland selepas 68 tahun kejohanan bertaraf Super 300 berkenaan dipertandingkan. Kejayaan itu diraih apabila Soon Huat Sheven mengejutkan rakan senegara yang juga bergu campuran utama Cheng Tan Ji Toh Iwe pada aksi final semalam. Berlangsung di St. Jakobsel, Basel, Switzerland, jelas Soon Huat dan Sheven Lai tidak berdepan sebarang kesukaran untuk mengatasi cabaran satu lagi pasangan negara, Tang Ji Iwe yang berada di ranking lebih baik. Segalanya tidak menjadi buat pasangan di ranking ke-9 dunia itu apabila Soon Huat dan Sheven tidak menunggu lama, hanya memerlukan tempoh 37 minit bagi memastikan kemenangan straight set 21-16, 21-13. Selain daripada mencipta sejarah muncul sebagai wakil pertama Malaysia yang menjuarai kategori bergu campuran di kejohanan berkenaan, pasangan di ranking ke-14 dunia itu juga merekodkan gelaran sulung mereka pada musim ini selain menamatkan penantian menjuarai terbuka Switzerland selepas 2 kali berturut-turut bergelar naib juara pada edisi 2022 dan 2023. Selaku juara, Soon Huat Sheven membawa pulang hadiah wang tunai $16,590 Amerika, manakala Tan Ji Iwe meraih $7,980 Amerika selaku naib juara. Sekian buat waktu ini, ikuti lebih banyak berita terkini dan terperinci di semua platform media sosial Buletin TV3. Saya Sabri Abdul Malik, Assalamualaikum dan salam hormat.